So kajian menunjukkan bahawa penyakit mental ni terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, bukan hanya satu faktor je tapi banyak faktor yang combine kan menyebabkan wujudnya penyakit mental tu. Macam Cik Hafizi cakap tadi, semua orang ada kesihatan mental tapi tak semua orang ada penyakit mental. Jadi bila individu tu dah didiagnose oleh pakar atau doktor, okey, bila dia ada penyakit mental, okey. Antara faktor utama ada 3 sebenarnya. Okey, yang pertama faktor sedia ada, yang kedua faktor pencetus dan yang ketiga faktor pengekal. Okey. Untuk yang pertama ni, faktor sedia ada ni, okey, macam Cik Hafizi terangkan sedikit tadi, adalah daripada faktor keturunan atau genetik. Okey, tapi kena ingat tak semestinya kehadiran faktor keturunan tu individu tu akan dapat penyakit mental. Kan katalah ahli keluarga dia, nenek dia ke, ayah dia ke ada penyakit mental tapi dia akan ada penyakit mental, tak semestinya. Okey. Yang kedua adalah gangguan ketika berada dalam kandungan ibu. Okey. Contohnya ibu yang mengandung ni mungkin dalam dia proses dia dalam pregnancy tu dia stres ataupun ada insiden-insiden atau trauma yang berlaku, ini sedikit sebanyak bukan akan bagi banyak pengaruh lah pada baby yang ada tu, menyebabkan baby tu bila dia dah dilahirkan dia akan mengalami kecelaruan lah ataupun gangguan kepada penyakit mental. Okey, yang ketiga adalah saraf tu dia bertindak balas secara ekstrim apabila berhadapan status tertentu. Okey. Okey, yang kedua adalah faktor pencetus. Antara faktor pencetus yang pertama adalah peristiwa ataupun trauma. Okey. Contohnya masa zaman kanak-kanak dia ada trauma, zaman kanak-kanak didera ataupun dia ada sex abuse ataupun dia ada trauma kemalangan kenderaan ke kan, ataupun pernah diculik ke kan. Jadi peristiwa ataupun insiden-insiden berlaku tu yang meninggalkan trauma pada dia itu juga dipanggil salah satu faktor pencetus. Okey. Yang kedua, ini pun Cik Hafizi ada terangkan tadi tentang kecederaan atau penyakit. Okey. Kalau individu tu ada mengalami kecederaan yang kronik ataupun penyakit yang kronik yang mengganggu emosi, yang mengganggu psikologi individu tu. Okey, ini pun boleh jadi faktor pencetus pada penyakit mental. Yang ketiga adalah gangguan hormon. Gangguan hormon ni biasanya kalau kita bagi contoh senang adalah masalah gangguan kitaran haid bagi wanita, okey, dan wanita yang bersalin juga. Okey. So yang ketiga, yang keempat seterusnya adalah gangguan emosi. Okey, jadi ini yang selalu ramai yang masyarakat kita yang mengalami penyakit mental disebabkan gangguan emosi. Kita tak dapat, individu tu tak dapat nak cope ataupun tak ada skill untuk menghadapi gangguan emosi tu, cuba handle sendiri, sedangkan banyak bantuan ataupun rawatan yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkenaan lah. Okey. Seterusnya adalah tekanan yang melampau. Tekanan yang melampau ni dalam hidup kan, tekanan dalam sudut kewangan, hubungan, pekerjaan, pembelajaran. Okey. Dan yang akhir sekali adalah penyalahgunaan dadah, alkohol atau bahan. Ini boleh jadi faktor pencetus. Sebab tu kita tengok, kalau tengok pada statistik pun ramai yang menggunakan dadah jenis ATS ataupun amphetamine type stimulant sekarang ni, okey, ataupun dadah-dadah yang base daripada chemical, banyak yang mencetuskan kepada penyakit mental. Okey. Faktor yang seterusnya adalah faktor pengekal. Okey. Faktor pengekal ni adalah merupakan faktor yang menyebabkan penyakit mental itu berpanjangan. Antara sebabnya yang pertama adalah mungkin dia lewat mendapat rawatan, dia cuba nak handle sendiri ataupun dia cuba membiarkan, dia rasa it's okay ni, semua orang stres. Contohlah kalau stres kan, semua orang stres, semua orang ada masalah dalam hidup, tapi tak semua orang yang dapat mengendalikan dengan betul. Okey, jadi itu bila dia lewat mendapatkan rawatan secara profesional, okey, ini adalah salah satu faktor pengekal lah. Okey. Dan rawatan yang tidak sesuai. Rawatan tidak sesuai, dia tak jumpa pakar ataupun kaunselor ataupun tidak menggunakan kaedah yang betul. Okey.
Dan akhir sekali adalah rawatan yang tidak mencukupi. Sama ada dia tak comply dengan rawatan, dia dah pernah ikut rawatan, dia jumpa kaunselor ataupun dia jumpa pakar, tapi dia tak comply, dia tak fully comply, ataupun dia tak betul-betul ikut dengan betul. Appointment dengan doktor dia tak datang, kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia tak datang, kan. Jadi ini adalah faktor pengekal lah, 3 perkara ni. Okey. So penyakit mental ni juga dia ada banyak. Okey, ini adalah contoh jenis-jenis penyakit mental lah. Okey, yang pertama psikosis. Psikosis ni biasanya yang melibatkan gangguan kecaruan mental kepada orang yang menggunakan bahan atau dadah. Okey. Yang malam ni kita punya topik pun saya lebih kepada pengguna bahan lah ataupun dadah kan. Jadi yang kedua bukan psikosis ataupun dipanggil neurosis. Yang ketiga kenyanyukan ataupun lebih kenali sebagai Alzheimer, anxiety ataupun postpartum depression. Postpartum depression ni kebanyakan orang yang baru lepas bersalin. Baru lepas melahirkan anak. Dia stres ke, dia akan ada gangguan emosi, gangguan hormon. Jadi kombinasi itu menyebabkan dia ada depression. Depression ni dipanggil postpartum. Dan skizofrenia, kemurungan, depression ataupun bipolar. Soalan dia bagaimana isu penyalahgunaan dadah dan substan boleh menyebabkan gangguan mental. So pengalaman kami lah, pengasih dah hampir 30 tahun mengendalikan program rawatan, pencegahan. Jadi kami juga menjalankan rawatan dalam bentuk residensi kepada klien-klien yang mengikuti rawatan kami ni. Jadi pengalaman kami tengok sekarang ini dah makin bertambah klien yang mengalami kecelaruan ataupun penyakit mental disebabkan penyalahgunaan bahan, dadah ataupun alkohol. Jadi kami tak mengabaikan masalah kesihatan mental yang dialami oleh klien-klien kami. So biasanya kami akan merujuk kepada pakar, kepada pakar untuk membantu dalam memberi rawatan yang sebetulnya lah pada klien-klien kami. Secara umumnya, pengguna dadah, bahan dan alkohol ni mereka terdedah kepada penyakit mental yang dipanggil psikosis. Psikosis ni adalah penyakit mental yang disebabkan oleh penggunaan dadah, bahan dan alkohol. So ia juga adalah gangguan serius kepada fungsi otak yang menyebabkan berlakunya perubahan abnormal. Perubahan yang pelik. Kita tengok orang guna dadah, bahan ni kan, alkohol ni pelik dia punya perangai dia, tingkah laku dia kan. Jadi itulah dia, fungsi otak tu dia berubah sebab gangguan bahan kimia ataupun dadah-dadah yang masuk dalam badan dia yang merubah cara dia berfikir kan. Kadang-kadang kita tengok pelik orang yang guna dadah ni, dia punya pemikiran tu dia ada macam faulty belief ataupun kepercayaan yang salah. It's okay untuk dia ambil bahan, dia guna duit sendiri. It's okay untuk dia ambil bahan untuk dia boost ataupun untuk dia merangsang kerja dia ataupun belajar kan. Dan untuk dia release tension dalam sudut perasaan dia ada rasa stres kan. Dan tingkah laku pun berbeza. Disebabkan fungsi otak dia tu dah terganggu sebenarnya. So kita juga tengok orang yang guna bahan ni dia akan mengalami kesukaran dalam membuat keputusan, dalam dia decision making. Dan selalu yang dia buat keputusan adalah keputusan yang negatif lah. Dia tak berfikir panjang kan. Dan dia juga mengalami kesukaran untuk mentafsir persepsi dia sendiri, cara dia fikir, apa yang dia rasa. Dan dia juga suka untuk membezakan di antara kenyataan dan imajinasi yang boleh menyebabkan kewarasan dia terjejas. Sebab tu kita biasa dengar kan, orang yang guna dadah, guna bahan dan alkohol ni, dia akan mengalami paranoia, dia akan mengalami delusi kan, dia ada nampak bayang-bayang, ataupun dia ada dengar suara, ataupun terbalik, dia dengar bayang-bayang, dia nampak suara kan. Jadi sebenarnya sebab dia punya penggunaan bahan tu dah mengganggu dia punya fungsi otak dia tu sebenarnya. So dan punca utama dia dah adalah penyalahgunaan dadah, bahan dan alkohol lah. So apa yang menyebabkan gangguan tu adalah dalam otak kita manusia ni ada satu chemical ataupun bahan kimia yang dipanggil neurotransmitter.
Okey, dia berfungsi untuk mengawal seluruh sistem badan. Cara kita berfikir, cara kita mengendalikan perasaan, cara kita bertingkah laku, kita punya attitude, kita punya behavior. Okey, jadi chemical tu dah, neurotransmitter tu dalam otak kita tu dah terganggu, terjejas. Jadi dia tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi dia merencatkan sistem otak yang mengawal keseluruhan sistem badan kita. Okey. So, ada juga penyakit mental yang lain yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah, bahan dan alkohol. Bukan hanya psikosis sahaja. Okey, bila kita mempunyai pengalaman, bila kita rujuk klien kepada pakar di hospital, okey, pakar juga ada sering mengaitkan diagnose tu dengan daripada orang yang guna dadah, guna bahan ni kan, ada lagi komorbid ataupun penyakit-penyakit lain ataupun dua diagnosis yang lain yang boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah. Itu penyakit mental yang boleh dikaitkan. Okey. Yang pertamanya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yang kedua bipolar disorder, yang ketiga borderline personality disorder, yang keempat depression, kemurungan. Yang kelima generalized anxiety disorder ataupun senang kita panggil anxiety lah kan, GAD. Okay, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dan skizofrenia. Ini antara penyakit mental yang sering dikaitkan. Tak semua klien yang mengalami kecaruan mental disebabkan bahan dadah dan alkohol tu, bila doktor merawat, hanya satu diagnosis itu psikosis saja. Ini antara yang penyakit mental yang boleh dikaitkan lah, yang sering dikaitkan. Okey. Dan kaedah, saya masuk sikit tentang kaedah rawatan dan terapi lah. Okey. Bagi mereka yang mengalami dua diagnosis ni, satu penyakit mental, satu satu addiction lah. Okey. Jadi antara kaedah rawatan yang kami pengasih amalkan dan juga pakar-pakar amalkan adalah, yang pertama adalah ubat-ubat psikotropik lah, atau pil-pil yang bantu menstabilkan individu tu sendiri dalam sudut mental dia. Okey. Yang kedua, kaunseling individu dan kelompok. Kaunseling individu ni lebih kepada two-way communication. Individu tu sendiri yang banyak participate ataupun yang banyak memberi sumbangan dalam mengambil bahagian, okey, dalam kaunseling ni. Okey, sama ada secara individu bersama kaunselor atau secara kelompok bersama rakan-rakan sebaya dia ke. Okey. Dan terapi biopsychosocial and spiritual. Ini yang kami di pengasih amalkan adalah dalam modaliti biopsychosocial and spiritual. Okey, sebab kami dalam bentuk residential, klien kami menginap kat sini, jadi 4 komponen ni kami boleh fokus, iaitu biological, psychological, social and spiritual lah. Okey. Dan terapi kelompok. Terapi kelompok ni kita kena pasti yang mereka yang terlibat dengan bahan ni, dia bukan hanya mengalami satu masalah, satu problem tentang addiction ataupun penagihan, tapi dia akan ada lagi masalah-masalah yang boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan bahan dia tu. Contoh, masalah kecaruan seksual, okey, anger management, masalah menguruskan masalah dia dalam menghadapi panas baran kan. Jadi terapi kelompok ni kita kena pasti apa yang terapi yang dia perlukan, kita juga buat secara kelompok dan individu. Okey, bagi memfokuskan untuk memberi rawatan kepada isu-isu yang tertentu tu lah, yang datang bersama-sama dengan isu addiction dia tu. Okey. Yang seterusnya adalah terapi keluarga. Kita percaya dan yakin keluarga adalah satu pihak yang sangat membantu dalam merawat individu tu sendiri yang mengalami masalah penagihan dan penyakit mental. Okey. Dan keluarga sangat diperlukan untuk memberi sokongan, dan keluarga juga sangat diperlukan untuk memahami dan belajar macam mana nak mengendalikan ahli keluarga masing-masing yang mengalami masalah penyakit mental, di samping juga masalah penagihan bahan. Okey. Dan terapi pemulihan cara kerja. Kalau dekat hospital kan banyak occupational therapist ni yang buat terapi pemulihan cara kerja. Okey, untuk mendisiplinkan lagi, untuk dia belajar teknik menyesuaikan diri, teknik rutin kerja yang betul. Okey. Terapi kognitif ni biasanya lebih kepada pembentukan cara dia berfikir. Kognitif ni pemikiran, cara dia berfikir dengan tingkah laku dia lah. Okey, dan banyak tools ataupun modul yang dikenali di peringkat umumnya yang digunakan dalam terapi kognitif. Seperti contoh CBT dan sebagainya lah.
Okey, dan psikoterapi, okey, dan pendidikan psikologi ataupun psychoeducation. Psychoeducation ni dia bukan hanya diberikan pendidikan kepada individu itu sendiri, tapi kepada keluarga, kepada teman-teman rapat dia, kepada isteri dia, kepada anak, kepada tunang dia, kepada orang yang signifikan dia. Kan, sebab orang sekelilingnya banyak yang akan membantu dia lah. Okey, so itu. Dan ini adalah teknik-teknik. Seterusnya adalah teknik-teknik yang ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kat sini ada teknik 10B. 10B ni adalah yang pertama kita kena bersyukur. Yang kedua bernafas dengan teratur ataupun kita amalkan breathing teknik pernafasan bila kita stres. Okey, ataupun kita kena ada self talk kan, kena sentiasa cakap dengan diri kita sendiri. Okey. Dan yang pentingnya amal ibadat sebagai seorang Muslim ataupun lain-lain agama, kita lebihkan lagi religious session kita ataupun spiritual belief kita tu kita tambahkan lagi, empower lagi. Okey, kita boleh berkongsi perasaan ataupun sharing masalah kita dengan kawan-kawan yang kita rasa selamat untuk kita share dan kita percaya. Okey, kita juga boleh berehat dan berurut, masaj kan. Masaj pun memang ikut kajian pun dapat melegakan stres sebenarnya. Okey, mendengar muzik ataupun bagi yang Muslim boleh mendengar Al-Quran. Okey, dan beriadah. Ini yang Encik Hafizi dah tekankan tadi, dia sangat tekankan tentang beriadah, bersenam kan. Dan akhir sekali adalah kita sentiasa berfikiran positif. Untuk kita cakap ataupun kita bagi tip pada orang ni senang untuk cakap, tapi untuk dipraktikkan itu bukan satu perkara yang senang lah. Cuma kita boleh praktikkan dengan diri kita sendiri dulu kan. Sebelum kita mengalami tahap stres yang teruk, kita boleh praktikkan sebelum kita mengalami situasi tu kan. Jadi bila kita dah mengalami, kita dah ada coping skill untuk kita kendalikan tu. Okey. Dan satu slide lagi, satu image lagi daripada saya, ini pun daripada KKM. Okey, macam mana kita nak tangani stres dengan latihan pernafasan, breathing technique kan. Ada 6 langkah kat sini. Okey, kenapa penting dan sangat bagi manfaat kepada kepada kita untuk mengendalikan stres, latihan pernafasan ni. Okey, sebab dia boleh meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam sel tubuh kita. Dia boleh menegakan stres dengan kita buat breathing teknik ni je. Okey, kita boleh amalkan bila-bila masa, bila kita seorang ataupun bersama kawan-kawan kan. Okey, salah satunya yang pertama adalah teknik dia adalah berdiri dengan menjarakkan kaki, melonglaikan tangan dan sisi kan. Buat diri kita rasa bebas kan, rasa lega kan. Okey, yang kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Okey, yang ketiga, tarik nafas melalui hidung dan sedalam-dalamnya dan hembus nafas dengan mulut kan. Tapi tahan nafas tu kira dalam kiraan 10. Lepas tu hembus kan. Hembus. Okey, yang keempat pun hembus nafas perlahan-lahan melalui hidung dan mulut pun boleh. Terapkan perasaan lega setiap kali hembusan nafas tu kan. Dan yang kelima, ulangi langkah-langkah di atas ni, langkah-langkah tadi tu kan sebanyak 5 kali sehingga anda rasa tenang dan relax kan. Cuba buat dulu, memang insya-Allah akan boleh bagi kesan yang bagus. Okey. Dan akhir sekali cuba buka mata perlahan-lahan. Okey. Jadi ini adalah teknik-teknik ataupun tips yang kita perlu amalkan. Tak semesti bila kita dah stres baru kita nak amalkan, tapi sebelum kita stres tu kan. Jadi coping skill ni sangat penting untuk kita sendiri mengendalikan stres. Kalau kita tak kendalikan dengan betul, stres tu dia makin lama makin banyak dan makin boleh bagi mudarat dan makin severe, makin parah. Okey. So itulah daripada saya sebagai sebahagian daripada teknik-teknik dan cara nak cegah daripada stres lah. Okey.